Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira Raida binti Syafril. Demometrik BB 2011-0379. Saya merupakan seorang pelajar daripada kursus pengurusan pelancongan. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan menerangkan 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan juga cara-cara untuk mengatasinya. Faktor luaran ialah faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat ataupun organisasi. Saya akan terangkan 4 faktor luaran, iaitu pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor politik, ketiga, faktor teknologi, dan yang terakhir sekali ialah sosio budaya. Sekalian, yang pertama merupakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merujuk kepada sistem ekonomi yang diamalkan seperti ekonomi kapitalis yang menggalakkan persaingan. Kadar pertukaran asing yang tinggi akan menjejaskan daya saing produk tempatan pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, kenaikan nilai ringgit Malaysia menyebabkan peningkatan kos pengeluaran perabot kerana kenaikan harga kayu import. Di dalam merancang sesuatu transaksi perniagaan yang berkembang pesat, usahawan hendaklah peka dan prihatin terhadap sebarang perubahan ekonomi, sama ada keadaan ekonomi tempatan ataupun ekonomi antarabangsa. Hal ini demikian kerana faktor ekonomi boleh mempengaruhi operasi, prestasi dan perancangan pendapatan serta dasar perniagaan sesebuah syarikat ataupun organisasi. Faktor utama ekonomi yang memberi kesan iaitu keadaan ekonomi, dasar-dasar ekonomi dan juga sistem ekonomi di dalam sesebuah negara. Keadaan ekonomi sesebuah negara merujuk kepada faktor-faktor ekonomi yang memberi pengaruh besar dalam organisasi ini. Ini merangkumi faktor keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, pendapatan berkapita, modal, rezerv, tukaran wang asing, pertumbuhan perdagangan dan lain-lain pasaran modal. Faktor ini akan membantu dalam meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Cara mengatasi ekonomi ialah kita perlulah membeli barang produk-produk tempatan, kerana melalui pembelian barang-barang produk tempatan, kita mampu meningkatkan pendapatan berkapita negara serta meningkatkan kadar KDNK negara. Melalui peningkatan ini, kita dapat meningkatkan sesebuah organisasi yang telah berkembang dan meningkatkan imej sesebuah negara. Yang kedua ialah faktor politik. Faktor politik merupakan keadaan yang berlaku dalam sesebuah negara dan fahaman yang dibawa oleh parti yang memerintah. Pemerintahan yang sering bertukar menyebabkan sesebuah kekacauan dalam organisasi untuk menjalankan sesebuah perniagaan. Hal ini kerana apabila sebuah negara mengalami kegawatan ekonomi dan keributan sistem pentadbiran, akan menyebabkan pelaburan kurang berminat untuk menjalankan pelaburan ke dalam sebuah perniagaan kerana mereka rasa negara tersebut telah mengalami kucar-kacir. Tidak dapat dinafikan bahawa menjalankan perniagaan di negara maju seperti Korea Selatan, Jepun merupakan impak yang positif serta keuntungan di dalam organisasi tersebut. Cara untuk mengatasi faktor tersebut ialah pengurus atau usahawan tersebut perlulah
membuat penilaian yang teliti dan bijak untuk mengurus atau menyediakan perniagaan yang dapat berkembang serta dapat mengaut keuntungan yang banyak. Di samping itu, memberi keuntungan terhadap organisasi yang mengambil berat terhadap faktor politik, organisasi tersebut juga perlu mengetahui serta mempelajari ilmu politik yang diajar akan mempengaruhi potensi organisasi. Melalui faktor politik ini, kita perlu mengikuti undang-undang atau peraturan yang telah tertakluk dalam peraturan perniagaan dan juga organisasi syarikat. Seterusnya ialah faktor teknologi. Teknologi merujuk kepada sesuatu keadaan, tata cara atau peralatan yang digunakan oleh individu untuk melakukan sebarang pekerjaan atau tugas dengan baik dalam organisasi mereka. Faktor teknologi juga semakin penting pada era kini kerana teknologi melambangkan kemajuan organisasi yang mampan untuk bersaing dengan organisasi yang lain. Kepakaran yang tinggi diperlukan dalam mengendali teknologi yang canggih serta pengetahuan yang luas untuk memajukan organisasi. Penggunaan teknologi dalam organisasi seperti pengimbas mata bagi untuk menyemak kehadiran pekerja serta web syarikat untuk kegunaan mesin yang canggih dari luar negara untuk meningkatkan jumlah pengeluaran serta mengoptimalkan keuntungan dan mengelakkan daripada sebarang kerugian berlaku. Penggunaan teknologi telah menggantikan sumber tenaga manusia di pelbagai sektor, antaranya sektor perubatan, sektor perindustrian dan sektor pembinaan. Teknologi yang canggih dan moden melambangkan kemajuan bagi sesebuah syarikat ataupun organisasi. Cara untuk mengatasi faktor tersebut ialah dengan meningkatkan perniagaan atau jualan melalui atas talian serta meningkatkan pemasaran produk ke pelbagai pihak media. Sebagai contoh, melalui aplikasi Facebook, Instagram, Shopee ataupun Lazada. Dan juga boleh menggunakan media siaran daripada televisyen serta pihak radio. Hal ini kerana pembelian dalam talian telah mendapat pelbagai sambutan hangat daripada seluruh dunia melalui aplikasi-aplikasi yang telah dimuat naik oleh masyarakat terkini, membuatkan ramai masyarakat tertarik dalam penggunaan teknologi untuk kegunaan organisasi. Akhir sekali merupakan faktor sosial budaya. Sosial budaya merupakan adat resam, nilai-nilai kepercayaan dan agama yang diamalkan dalam sebuah negara. Sebuah organisasi perlu mengambil kira cara hidup dan kepercayaan masyarakat semasa menghasilkan barang atau perkhidmatan. Sebagai contoh, penggunaan kulit lembu dalam penghasilan barang seperti perabot, kasut, beg tangan dan sebagainya tidak mendapat sambutan daripada penggunaan beragama Hindu. Faktor sosial budaya perlu diambil berat bagi meningkatkan kemajuan prestasi untuk mengaut keuntungan dalam perniagaan. Produk yang dihasilkan perlulah membuat penilaian yang lebih tinggi dalam pelbagai aspek, terutamanya kepercayaan dan agama pengguna. Di dalam dunia perniagaan, usahawan atau syarikat perniagaan tidak dapat lari daripada membuat penilaian terhadap faktor sosial budaya. Tidak kira sama ada syarikat
yang beroperasi di dalam ataupun di luar negara. Jika syarikat yang beroperasi sebagai syarikat multinasional, maka lebih banyak cabaran sosial budaya yang terpaksa difahami dan diterima setiap masyarakat, seperti masyarakat yang majmuk di Malaysia contohnya mempunyai nilai-nilai etika dan gaya hidup tersendiri mengikut bangsa, budaya dan agama. Kebudayaan yang berlainan mempunyai nilai-nilai, norma dan gaya hidup berlainan. Budaya juga merangkumi aspek-aspek kebendaan dan bukan kebendaan. Persekitaran budaya ini juga mempengaruhi oleh nilai-nilai asas, persepsi, kegemaran dan gelagat atau tabiat penggunaan. Institusi seperti keluarga, masyarakat memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi kesemua elemen-elemen ini. Kepercayaan dan nilai asas yang dipegang oleh seseorang individu banyak dipengaruhi oleh masyarakat di mana ia memberi kesan yang mendalam. Perbezaan amalan sosial dan budaya masyarakat boleh dikatakan berbeza dalam setiap negara. Kita boleh melihat terpengaruh serta akan kerja persekitaran sosial dan budaya ini. Cara mengatasi faktor sosial budaya ialah mengambil kira cara hidup dan kepercayaan masyarakat serta haruslah mengelakkan daripada amalan nepotisme terhadap kepercayaan atau agama. Dengan ini, kita mampu meningkatkan prestasi dan imej organisasi syarikat supaya lebih berkembang luas tanpa meragukan faktor sosial budaya untuk mengurus sesuatu organisasi. Sekian, terima kasih daripada saya.